sahabat kita, Brother Kamarudin, cerita sikit kebaikan yang dia buat. Ada golongan dari Australia datang ke Masjid Kapitan Keling. Dia ada ketika itu, dia sampaikan dakwah dengan baik tentang Islam. Dipaparkan di Facebook. Dia beritahu pada saya, juta orang melihat dalam masa singkat, termasuk non-Muslim seluruh dunia. Artinya suatu yang mengagumkan. Non-Muslim masuk masjid. Quran have 114 chapters. This Quran have 114 chapters, 6,236 verses. 6,236 verses. Today Muslims are about 1.7 billion. Almost 90% of the Muslim world can read the Quran in Arabic. Even they may not understand. And you will be surprised. We have 20 million Muslims. From the age of 3 to the age of 85 years old, boy or girl, male or female, Chinese Muslim or Japanese Muslim, have memorized the entire book. We have 20 million. I doubt anybody have memorized their Lonely Planet to Malaysia. You know the Lonely Planet? Even your psychology book also, you have not memorized it. But we have 20 million Muslims have memorized it. That's a fact. Why? Because the Quran is been recited in the prayer. And the Quran revealed to a man called Muhammad 600 years after Jesus Christ, peace be upon them. So this Quran came to him in the period of 23 years. It doesn't come as a book. Bukan maki hamun Fir'aun. Kan kita dah baca minggu lepas ayat dari surah Toha juga. Juga dari surah Toha, apa kata Allah? Pergi pada Fir'aun. Innahu tagha. Jangan kamu tak kenal Fir'aun tu siapa. Dia ni tagha. Dia ni teruk punya perangai. Dia ni sesat. Tagha. Turut. Sesat. Allah bagi tahu siap-siap. Yang kamu nak seru ni, dia ni tagha. Manusia tak boleh pakai. Allah kata. Teruk punya orang. Allah kata. Tapi Allah kata apa selepas itu? Faqula lahu qawlan layyinan. Cakap dengan dia bahasa lunak. Jangan pi cara maki hamun walaupun dia Firaun. Ini Firaun ya Allah. Mana boleh cakap elok-elok? Allah arahkan cakap elok-elok. Itu Firaun yang Allah telah sebutkan dengan jelas dia teruk. Dia manusia teruk. Tapi walaupun demikian kamu cakap elok. Jadi hujah elok-elok. Basirah, hujah syariat ataupun hujah rasional. Kemudian ayat itu bersambung. Surah Yusuf ayat 108. Ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Sambung lagi. Ana, itulah jalan yang aku bawa. Ini ayat Quran. Ana, itulah jalan yang ana bawa, yang aku, Nabi bawa. Wa manittaba'ani, itulah jalan yang diikuti, yang ikut aku. Nah, kita ikut siapa? Ikut ustaz, ikut ustazah. Tak usah, ikut Nabi. Berdakwah dengan hujah. Ini yang Malaysia perlukan. Nak berdakwah pada non-Muslim di Malaysia dengan hujah. Antara hujah yang paling baik ialah sebarkan mesej Al-Quran. Di Qatar, World Cup FIFA, letak billboard, letak papan tanda sabda Nabi, kenyataan-kenyataan hikmah daripada Al-Quran. Orang pergi ziarah masjid, diberitahu apa dia Islam secara yang baik, secara yang lunak. Baru ini kita lihat di Facebook sahabat kita, Brother Kamarudin, cerita sikit kebaikan yang dia buat. Ada golongan dari Australia datang ke Masjid Kapitan Keling.
Dia ada ketika itu, dia sampaikan dakwah dengan baik tentang Islam. Dipaparkan di Facebook. Dia beritahu pada saya, juta orang melihat dalam masa singkat, termasuk non-Muslim seluruh dunia. Artinya suatu yang mengagumkan. Non-Muslim masuk masjid. Di setengah tempat, orang kapiak mana boleh masuk masjid? Mereka kapiak. Dengar kapiak pun takut. Kita di Pulau Pinang, you are welcome. Tapi kita bersama mereka, bukan masuk ikut you lah. Dah, bukan ikut you. We are with you. Masukkan, follow us. This is the mihrab. This is the pulpit. This is where the imam of the congregation prays. Any question? Dia ikut kita, bukan dia ikut dia. Ini yang Malaysia kena buat. RTM buat program, panggil non-Muslim datang. Hai awal Islam. Hidup mai orang kita aja. Tanya soalan pun ready dah. Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Baguslah. Panggil non-Muslim tanya soalan yang mereka nak tahu. Bukan soalan yang kita suruh mereka tanya. Tak apa, beritahu. I want to know about actually this jihad in Islam, dia jahat tak? Ni jihad ni dia jahat tak? Okey, you nak tanya itu. Okey, you tulis siap-siap. Okey lah, dia nak tanya itu. Ustaz, dia akan tanya soalan ni Ustaz. Ustaz ready kah? Kena bagi ready lah Ustaz. Kena ready lah Ustaz. Jangan kata tak ready, kena bagi ready. Dia nak tahu, buat begitu seminggu sekali. Saya nak tanya soalan tentang poligami. Poligami ni nampak macam tak adil saja. Dia nak tahu. Saya nak tanya pasal orang Islam dengan anjing. Orang Islam jika jumpa anjing nak baling ketik batu ke anjing. Pasal apa? Soalan yang saya kenal daripada non-Muslim di Thailand. Datang berhimpun di Malaysia tentang projek halal. Banyak barangan halal ni dikeluarkan oleh orang bukan Islam. Banyak barangan halal bukan mesti ada kesembelihan. Jual kasut. Kasut yang kita beli itu kadang-kala dikeluarkan oleh non-Muslim. Tapi dia halal. Sebab cara dia buat itu, caranya mengikut syariah compliance. Bukan bab halal haram ini, bab sembelihan saja. Banyak yang tidak menyentuh hal itu. Beg isteri kita beli. Itu non-Muslim punya. Dikeluarkan oleh syarikat non-Muslim. Mungkin dari haiwan. Halal ke itu? Disahkan sebagai halal. Jadi non-Muslim terlibat mengeluarkan barangan halal untuk Muslim. Maka dihimpunkan non-Muslim, saya kena bercakap tentang konsep halal. Ada satu soalan. Mengapa orang Islam benci sangat pada anjing, doktor? Soalan mudah. Saya pun terkejut. Why Muslims really hate the dogs? Bro, saya pun senyum. Bro, why do you ask that question, bro? May I know why? No, in my place, when they see dogs, they throw stones at the dogs. And mind you, I love dogs. Sedih dia tengok benda itu. Jadi, kita memang ada dalil. Kalau bercakap bahasa dalil, memang ada dalil. Cerita hadis Muslim, Bukhari yang autentik. Cerita orang membantu anjing. Anjing kehausan air, diberikan minuman pada anjing. Allah ampunkan dosanya. Ada hadis lain, wanita itu dimasukkan ke syurga. Okey, apa yang saya nak ceritakan ini? Nak cerita basirah bagi hujah. Ini yang kita perlukan bagi hujah. Dakwah dengan hujah. Qatar buat, Malaysia kena buat, TV kena buat, bagi hujah. Panggil non-Muslim, tanya soalan, answer them.
kita buat di Masjid Kapitan Keling. Pelancong datang ke Masjid Kapitan Keling. Sahabat-sahabat kita memang dah ditrain, dilatih tentang perbandingan agama, tentang menjawab soalan-soalan yang susah sedikit, kan? Yang susah sedikit artinya yang jarang didengari soalan seperti itu. Apa rahsia poligami, tentang anjing tadi. Ini soalan yang kita dah ready jawapan dia. Mengapa Nabi berperang? Mengapa Nabi membunuh orang kafir di medan peperangan? Mengapa ada ayat menyuruh membunuh orang kafir sehingga mereka itu beriman? Mengapa? Nak kita fahamkan mereka dengan hujah. Hadis ini dalam konteks. Now let me talk to you about the context of this verse. Konteks itu biasa tak diajar. Mereka cuma faham teks, mereka tak faham konteks. Tadi bila kita beritahu, oh itu hujah, thank you. Clear? Jadi ini saya sentuh agak sampingan sedikit. Kita sedang bicarakan ahli-ahli sihir, ya, ahli-ahli sihir. Tapi saya simpangkan sedikit perbincangan sebab kita sampai pada ayat yang mana ahli sihir mengatakan, kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami. Ya Fir'aun, kamu berdendam pada kami sebab kami beriman pada Tuhan selepas melihat ayat-ayat. Ayat-ayat ini artinya bukti. Ketika itu buktinya ialah mukjizat. Hari ini tiada mukjizat sebab sudah tiada Nabi dan Rasul. Bukti-buktinya ialah ayat-ayat Allah. Hujah-hujah yang kita kaitkan dengan basirah tadi. Dari ayat 108 surah Yusuf.